Saya Casey ingin bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Saudara, apa yang bakal anda dengar, jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut. Yang ini adalah satu kejadian yang telah pun menghantui pendengar kita yang bernama Ami. Ami berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Katanya Ami, satu ketika dahulu saya dengan beberapa orang kawan-kawan pernah melakukan satu ekspedisi pada waktu malam. Kami menggunakan satu kenderaan. Kawan saya ni mempunyai sebuah van. Jadi lebih kurang dalam 7 orang. 7 orang daripada kami sekumpulan menaiki van yang dipandu oleh kawan saya, melakukan ekspedisi pada waktu malam mengunjungi tempat-tempat yang dikatakan seram di Singapura. Pendengar 897 FM. Jadi mereka telah pun pergi ke kawasan perkuburan. Mereka telah pun memasuki kawasan hutan di MacRitchie. Bayangkan, jalan beramai-ramai lebih kurang 7 orang masuk kawasan hutan MacRitchie. Jadi, untuk pengetahuan pendengar-pendengar yang sedang mendengar sekarang ini, hutan MacRitchie ada 2 laluan yang boleh mereka gunakan. Satu laluan dalam hutan, satu lagi laluan dipanggil boardwalk. Boardwalk ni adalah laluan atas papan yang mana ia terletak bersebelahan dengan kolam MacRitchie itu sendiri. Bila kita berjalan, ia berada di kawasan luar hutan bersebelahan dengan kolam. Di bawah tu, bawah boardwalk ataupun tempat pejalan kaki papan, di bawah papan tu adalah air reservoir. Jadi setiap waktu bila berjalan tu, dalam jarak-jarak tertentu akan ada tempat duduk, ada bangku. Nanti akan jalan lagi dalam satu sudut, ada lagi bangku. Dan bangku ini diletakkan mungkin untuk mereka yang gemar menyaksikan, untuk ketenangan, untuk duduk, ambil angin. Jadi dijadikan tempat untuk mereka beristirahat. Pendengar 897, anda bayangkan yang diceritakan di sini dalam Misteri Jam 12. Katanya beliau, bila kami berada di simpang yang mana lurus ke kanan melalui boardwalk, lurus ke kiri melalui hutan di MacRitchie Reservoir. Jadi apa yang berlaku? Oleh kerana nak tambahkan sedikit rasa thrill pada malam tersebut, salah seorang daripada kawan saya mencadangkan, kita ni 7 orang, apa kata kalau kita bagi 3-4, 3 orang jalan boardwalk, 3 lagi jalan dalam hutan. Kita akan jumpa di penghujung laluan ini, di mana yang mereka jalan dekat boardwalk dan menggunakan laluan hutan akan berjumpa di penghujung laluan yang disebutkan ini tadi. Pendengar 897, pada mulanya ada yang tak nak, sebab kami ni 7 orang nombor ganjil. Kalau 3, kalau 4 satu kumpulan, yang sini terpaksa dengan 3 orang. 3 orang masuk dalam hutan, jalan tepi kolam, memang sikit sangat orang. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, saya seorang rakan kekasih, rakan saya dan kekasihnya. Jadi anda bayangkan 3 orang mengikut beliau, ataupun termasuk dirinya 3 orang, beliau dan rakannya. Katanya di sini dia menggunakan nama Ridwan. Jadi beliau dan Ridwan ada girlfriendnya ikut kumpulan yang pertama ni yang jalan dekat boardwalk. Yang jalan dekat dalam kesemuanya adalah lelaki. Jadi dalam ekspedisi pada malam tu cuma ada seorang wanita saja. Mereka pun mula berjalan. Ya, ingat ini adalah dekat kawasan reservoir
di mana kawasan yang disebutkan ini agak sunyi sepi pada waktu malam, memang tak ada orang, dan inilah kisah yang disampaikan dalam Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897 FM. Jadi dapat dengar air di bawah papan. Okay, sekarang kita 3 orang. Aku jalan depan. Kau dengan Ridwan jalan belakangku, tapi jangan jauh sangat. Kita cuba Mereka berdua jalan belakang saya. Saya yang berada di hadapan. Casey sedang berjalan dekat atas papan ni. Dalam hutan MacRitchie, dekat tepi. Iaitu tepi reservoir, MacRitchie Reservoir. Jalan, kita sambil-sambil tu bercakap-cakap. Tapi tetap, waktu-waktu yang mana kita berjalan tak bercakap tu sunyi sepi. Hanya mendengar bunyi air dan juga bunyi cengkrik pada malam berkenaan. Pendengar Ria 897. Tiba-tiba sedang berjalan, jalan. Mi. Apa? Aku nak patah balik lah. Aku takut. Bayangkan pendengar Ria 897. Kekasih kepada teman saya katanya nak batalkan ekspedisi tu, nak patah balik, tak nak teruskan perjalanan. Lalu saya kata pada dia, kau ni dah gila ke? Kita dah setengah jalan masuk dalam ni. Janganlah takut. Tak ada apa-apa. Mi, aku tak nak, Mi. Aku nak patah balik lah. You. I tak boleh teruskan, you. I takut. Ridwan pun menyampuk. Dah lah, kan I dengan Helmi ada. Yang you nak takut buat apa? Tak ada apa-apalah. I tak nak. Casey, bayangkan. Teman wanita teman saya bernama Ridwan. Mati-mati tak nak teruskan dan berjumpa dengan satu lagi kumpulan di penghujung laluan boardwalk ini. Katanya tak nak patah balik. Kemudian kami berdua paksa. Tak ada apa-apa, sampaikan dia menangis. Dan akhirnya bila kami paksa, dia bercakap. Ini situasi mereka berada atas boardwalk. Yang perempuan kata tak nak teruskan, takut. Patah balik, tolonglah patah balik. Lelaki sedaya upaya cuba cari jalan untuk beliau kekal. Berhati-hatilah kalau sedang mendengar Ria 897 FM. Saudara, bila kedua-dua lelaki ni enggan beralah, yang perempuan ni menangis. Kemudian, apa yang berlaku? Si Helmi kata, dah lah, jomlah. Lagi sikit aja lah. Si perempuan ni mati-mati tak nak. Kemudian dia bercakap. Aku cakap, aku tak nak. Casey, saya dengar suaranya. Terperanjat saya dibuatnya. Pendengar Misteri Jam 12. Rupa-rupanya kawan kami, satu-satunya perempuan dalam kumpulan ekspedisi pada malam tu, dah dirasuk makhluk yang ada dekat kawasan MacRitchie Reservoir. Jangan main-main lah, tak kelakar lah. Tadi bukan main takut, sekarang nak takutkan orang pula.
Kau ketawa Apsal. Jangan main-main lah. Wan, kau nasihatkan Martin kau. Jangan main-main. Kita mula berjalan. Tak nak indahkan. Katanya Hilmi, saya ajak Ridwan jalan, toleh ke belakang. Beliau bayangkan bernegari 897. Bila dah jalan, kemudian kami berhenti toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya. Teman wanita kawan saya masih tak gerak-gerak, masih berada di tempat yang sama, sedang berdiri sambil bermain-main dengan rambutnya. Lisa, jalanlah. Tunggu apa? Tadi bukan main takut. Sekarang sorang-sorang nak diri. Jomlah. Lisa tidak indahkan kita. Kita panggil lagi. Akhirnya dapat tahu yang teman kami bernama Marlisa dah terkena sampukan makhluk di kawasan MacRitchie Reservoir. Pendengar Misteri Jam 12, bila kita panggil, dia seolah-olah tak nak layan ataupun nak sembunyikan. Dirinya yang sebenar tu dah kena rasuk. Jadi anda bayangkan, mereka berdua dah tahu yang teman wanita ni dah terkena gangguan. Mereka patah balik, cuba tarik tapi tak bergerak sebab wanita ni memang kuat. Akhirnya, mereka telah pun keluarkan telefon bimbit menghubungi members-members yang dah sampai dekat hujung sedang menantikan kehadiran kami bertiga. Hello. Kau kat mana ni? Kita dah sampai dari tadi, tunggu lama sih. Ada kes lah. Saya pun menceritakan apa yang berlaku. Katanya, menyesal memasuki kawasan hutan dengan membawa anak dara orang yang tidak bersalah. Akhirnya, kami memanggil pakcik saudara kawan saya yang datang. Kebetulan dia pun ada Shelly di kawasan. Katanya di sini. Jadi apa yang berlaku? Selepas malam tu, kami pun berangkat dan pulang kembali ke chalet kami yang terletak di kawasan Changi. Wanita teman saya dapat dibantu oleh pakciknya yang datang dari chalet, dan kami mati-mati beritahu pakcik jangan beritahu ahli keluarga yang lain sebab kami tak nak kena marah dan mereka susah hati. Kisah berikut ini ingin saya bacakan kepada anda semua. Harap maklum dan jangan mudah percaya. Tetapi awal tadi saya sedang mencari-cari email ni, baru terjumpa, tak tahu macam mana boleh terselit. Ini berlaku kepada seorang ibu. Katanya, Casey, mohon maaf, bukan nak menakutkan sesiapa jua yang ada anak, tetapi ini pengalaman saya. Saya baru mempunyai cahaya mata yang pertama, dan saya ni nak biasakan anak saya untuk berdikari, tidur seorang diri, semuanya seorang diri. Jadi apa yang berlaku, anak saya ni selepas dia habis pantang, yang mana saya meletakkan dia dalam baby cot. Baby cot ni ada dalam bilik anak lah. Jadi beliau ni baru melahirkan, kemudian ada pantang mungkin 40 hari ke, pantang 60 hari, 90 hari. Selepas habis pantang lah, dia cuba letakkan anaknya di dalam baby cot, iaitu yang ditempatkan baby cot ini, tempat katil bayi ini diletakkan di dalam bilik tidur anaknya. Jadi ini untuk membiasakan diri anaknya supaya boleh tidur seorang diri, tak perlulah nanti dah besar panjang pun masih nak berkepit dengan mak dengan bapa. Itu yang saya baca, Casey, di internet. Ya, ada baiknya benarkan anak kita tidur seorang diri. Jadi apa yang berlaku, anak kecil ni dia mana tahu.
Dia tahu badannya tu dibengkung. Ya, dengan kain kita ikat, pusing, lilit. Jadi ia seolah-olah seperti kepompong. Dan dia takkan tahu, dia akan menangis cuma bila dia nak minum susu, itu je. Pada mulanya, saya ingatkan ini adalah satu perkara yang biasa. Dia menangis, saya tahu dia nak minum susu, saya akan angkat dia dan berikan dia susu. Tapi yang masalahnya, ini yang beliau nak ceritakan. Masalahnya anak saya ni, dia akan menangis pada waktu yang sama. Dia akan menangis antara pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi. Antara waktu tu, dia akan menangis terisak-isak. Dan saya akan masuk ke dalam biliknya, akan dokong, beri susu badan, ya, sambil dokong untuk tidurkan dia. Dia akan tidur, letak balik, saya keluar dari bilik. Beberapa minit dia akan nangis lagi walaupun dah minum susu badan. Jadi lama-kelamaan saya dapati ada sesuatu yang tak kena. Sebab setiap kali saya nak angkat anak saya, dia ni menangis, tetapi matanya memandang ke atas. Jadi dia tengah baring, matanya pandang ke atas. Kadang-kadang nampak hanya bahagian putih mata saja. Pendengar Ria 897, anda bayangkan, saya tahu ada sesuatu yang tak kena. Apabila setiap kali saya mengangkat anak, dia akan tengok atas, ataupun mata hitam akan dinaikkan ke atas, seolah-olah sedang tengok sesuatu. Dan setiap kali itu, anggota tubuhnya akan menggigil. Pada satu malam, anak saya tak menangis, tapi saya terbangun daripada tidur. Jadi oleh kerana terbangun, saya nak tengok ajalah anak saya tu nyenyak tidur ke tidak, betul ke dia tidur. Bangun keluar dari bilik, menuju ke bilik anak saya. Saya tak tutup pintu rapat, tak tutup pintu habis. Saya cuma rapatkan pintu saja. Saya pegang tempat pegang pintu tu, seluruh tubuh saya menggeletar. Apabila saya tolak perlahan-lahan, ya Allah, alangkah terperanjatnya, saya nampak ada susuk tubuh hitam sedang berdiri, kurus sangat, tinggi, hitam. Ketinggiannya mencapai siling dalam bilik anak saya. Waktu tu sedang menjenguk dan juga melihat saya yang sedang berdiri di hadapan pintu bilik anak saya. Waktu tu anak saya masih belum nangis, dan saya tertanya-tanya, adakah ini punca yang membuat anak saya menangis? Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara pendengar Misteri Jam 12, berikut ini kisah yang ingin saya bacakan pada anda semua. Sekali lagi, entah benar ataupun tidak, yang penting jangan kita terlampau taksub dan percaya dengan apa yang bakal saya bacakan kepada anda. Yang ini berkongsi kisah. Bila saya memahami kisah yang dikirimkan, agak menarik sangat-sangat. Apa yang beliau alami ni memang cukup menarik. Jadi beliau kenal seorang pakcik ini, dan pakcik ini kononnya lah dalam kisah yang diceritakan ni, katanya bukan calang-calang orang kisi. Pakcik ini mempunyai ilmu yang beliau miliki, yang beliau pelajari dari zaman muda, dan dia mempunyai sesuatu yang mana saya rasa tidak semua dan ramai orang tukang-tukang ubat ni mempunyai ilmu yang dia miliki. Jangan gunakan nama yang tertera pada alamat email saya, Casey. Saya harap Casey rahsiakan nama saya. Kalau Casey terbaca, tolong jangan kongsi kisah saya untuk malam ini. Okey, saya tak akan terbaca. Saya gunakan namanya Edie, bukan nama sebenar. Ini nama samaran. Okey. Jadi kata Edie,
Beliau kenal dengan seorang pakcik ni, dan pakcik ni menjadi seorang dikenali lah daripada seorang sahabat. Dan bila berduduk berbual ni, pakcik yang dimaksudkan, misal kata kita gunakan namanya Wak lah, Wak yang dimaksudkan ni banyak pengalaman Casey. Pada mulanya saya ingatkan dia ni macam Wak action lah, macam Wak macam kategori, macam faham, macam semua dia tahu. Bila dia berbual, kita cakap pasal hantu, dia cakap pasal hantu ni, jin lah dan sebagainya, macam-macam benda lah. Jadi sampaikan satu hari, saya kata pada dia, Wak ni ilmu pengalaman hebat betul Saya satu hari saya nak cuba tengok Wak, sebab saya ni dah hidup dalam dunia ni 27 tahun. Waktu tu lah kata Idi dengan Wak ni, saya dah hidup di dunia ni Wak 27 tahun. Tak pernah sekali pun saya nampak hantu Wak. Selalu dengar orang cerita hantu lah, nampak hantu dekat pokok lah, nampak dalam bilik lah, berdiri lah, dekat tengah duduk dekat bus stop lah, dekat terbumbung lah. Tapi saya Wak, rasa takut pernah ada. Saya pernah rasa takut, dengar macam suara orang panggil, kadang-kadang berbisik, dengan orang batuk, dengan tu dengan ni. Tapi nampak dengan mata saya, dua-dua biji mata ni, saya tak pernah Wak. Jadi saya pun macam bergurau dengan Wak ni. Saya kata, kalau Wak betul-betul hebat lah, Wak boleh tunjuk saya macam mana nak tengok tak? Kemudian Wak ni jawab, kau ni, aku cerita kau tak percaya. Engkau betul nak tengok? Jangan sampai kau menyesal. Ingat di, nanti kau menyesal. Menyesal memang tidak ada gunanya. Alah Wak, tak ada benda lah Wak. Saya nak Wak tunjuk saya lah macam mana bentuk dia, macam mana rupanya. Sebab saya selalu dengar orang cerita hantu, cakap nampak tu. Saya tak pernah nampak ni Wak. Macam mana ni? Saya bertanya. Katanya Idi, beliau bercakap dengan Wak lah, oleh kerana Wak ni nak prove a point, katanya boleh. Nanti minggu depan datang rumah dia, dia boleh tunjukkan. Saya pun mula-mula ingatkan dia main-main ke si. Kemudian sehari sebelum saya pergi ke rumah dia telefon saya. Dia kata, Di, besok jangan lupa datang rumah Wak. Kata kau nak tengok kan. Casey, daripada berani, malam tu Casey, saya menjadi takut. Wak ni nak buat apa sih? Apa dia nak buat ni? Jadi saya iyakan je lah. Akhirnya dipendekkan cerita, saya datang rumah Wak. Masuk dalam, saya duduk dan Wak kata, okey, kau betul-betul nak nampak? Aku boleh kasih kau nampak. Jadi Wak kata, okey lah, boleh kasih nampak lah. Saya pun okey lah Wak, boleh. Wak pun mula melakukan sesuatu. Jadi Wak mengambil 2 jenis daun, daun yang sebesar telapak tangan. Wak ambil daun tu, Wak tekap dekat mata kiri, kemudian dekat mata kanan. Dia tekap, dia tekan, sambil mulutnya komat kamit membaca dan terus membaca Casey. Bila Wak tu baca, saya tak faham apa dia baca, seolah-olah membaca mantra. Kemudian selepas dia letakkan 2 daun, dia kata, okey, sekarang aku akan lepaskan. Kau pegang daun ni, jangan tertanggal daripada mata kau. Saya pun pelan-pelan Casey pegang daun kiri dengan kanan. Wak ni masih membaca. Dan kemudian dekat kepala saya ni, Wak menggunakan jari telunjuk. Dia ikut bulatan kepala saya dekat atas. Kemudian dia tunjuk dekat tengah-tengah kepala saya. Dia tunjul tengah, bahagian tengah kepala saya. Dia buat bulatan lagi. Dia tunjul tengah kepala saya. Kemudian dia kata dengan saya, okey, kau ikut Wak baca ni. Lepas tu pelan-pelan kau tarik daun tu. Dia pun baca, saya pun ikut. Dia baca, saya ikut. Perlahan-lahan saya tarik Casey daun. 2 daun yang ada di mata saya yang saya pegang tu, saya pelan-pelan tarik. Kemudian dia kata, baik, sekarang kau buka mata. Saya tengok kiri kanan. Yalah, expecting to see. Cakap mutih nampaknya. Saya tengok kiri kanan dengan harapan ni, naklah nampak hantu. Tak ada pun dalam hati saya ni. Pendengar Ria 897, saya toleh. Wak kata, dah selesai. Dalam hati, alah Wak ni rupanya
Wak ni rupa-rupanya macam faham lah. Kemudian saya tengok dia, saya giling kepala. Wak, mana ada benda, Wak? Tunggu dulu. Kau jangan berdengari ya. Wak pun kata kau tunggu dekat luar. Aku nak kemas barang-barang aku ni. Saya pun jalan Casey, keluar daripada bilik, buka pintu bilik, jalan duduk dekat ruang tamu. Tengah duduk dekat ruang tamu, saya terperasan Casey, dekat tingkap rumah Wak, dekat tingkap, luar tingkap rumah Wak, macam ada orang sedang berdiri Casey. Terapung-apung Casey. Saya toleh, saya nampak susuk tubuh dengan rambut yang panjang sangat menutup bahagian depan muka dan sedang berdiri seolah-olah nampak susuk tubuh. Tapi saya tak berani nak toleh dan tenung lama-lama. Nampak macam ada benda bergerak seperti susuk tubuh manusia. Saya dah tahu dah ternampak ni. Wak pun keluar. Wak kata, macam mana? Nampak? Saya angguk. Baguslah tu. Kau nak tengok yang lain? Saya giling kepala. Tak apa, tunggu sekejap. Kemudian Wak pun buka pintu. Wak buka pintu, dia berdiri dekat pintu. Tak tahu apa dia buat. Dia baca. Dia Wak duduk tepi saya. Casey, saya tengah duduk dengan Wak. Yang tadi saya nampak dekat tingkap dapur tu samar-samar Casey, sebab saya tak toleh. Saya nampak ada benda terapung-apung bentuk macam tubuh manusia, tengah duduk dengan Wak, tengah bercakap dengan Wak. Tiba-tiba Casey, Assalamualaikum. Wak, apa? Wak dengar tak ada orang beri salam? Dengar. Siapa tu, Wak? Seramnya suara dia. Tu, tengok depan pintu tu. Casey, bila saya toleh Casey, ya Allah Casey, saya toleh kepala saya tengok dekat pintu. Astaghfirullahalazim, ya Allah, apa tu, Wak? Wak, tak nak tengok lagi, Wak. Wak, tak nak tengok, Wak. Aku lupa nak bilang kau. Apa yang kau kena, yang kau nampak ni, minta maaf, dia akan kekal dekat mata kau untuk 3 hari. Selepas 3 hari baru akan lenyap. Wah, tolonglah, Wak. Saya tak nak tengok, Wak. Wak, saya tak nak tengok, Wak. Saya tahu Wak handal. Wak handal, Wak. Wak hebat, Wak. Wak, tolonglah, Wak. Tolonglah, Wak. Tutup baliklah, Wak. Tutup baliklah. Aku tak main-main. Aku lupa nak bilang kau. Bila aku buka untuk kau nampak, 3 hari aku tak boleh tutup, buka sesenang hati aku. Sekarang aku dah buka, kau nak tengok sangat, kau dah nampak, kau takut. Aku tak boleh tolong kau. Kau tunggulah 3 hari. Habis macam mana, Wak, saya nak balik, Wak? Kalau kau takut sangat, kau tidur sini sudah. Besok pagi kau balik. Lemak, Wak, macam mana, Wak? Saya tak boleh, Wak. Tolonglah, Wak. Tolonglah. Pendengar Misteri Jam 12. Idi katanya, saya menyesal Casey. Saya ingatkan Wak ni dalam kategori Wak macam faham. Tapi yang macam faham tu saya. Casey, saya tidur rumah Wak. Saya bangun pagi. Saya tak mandi. Setakat komo-komo mulut, ambil beg saya, keluar dari rumah Wak, pergi ke kenderaan saya, memandu ke rumah. Sampai rumah, saya takut nak keluar. Saya turun ke bawah Casey, pergi doktor ambil cuti sakit, ambil MC, tak pergi kerja. Jadi sepanjang 2 hari kemudian tu, saya duduk rumah, dalam bilik saya kuncikan diri saya. Nak makan saya keluar. Kemudian saya pura-pura sakit, menggeletar, menggigil badan. Jadi mak saya ingatkan saya betul-betul sakit. Padahal saya sakit kerana takut Casey. Apabila saya berada dalam rumah saya,
Casey, makan dekat ruang tamu pun adalah satu gangguan yang hebat. Tengah duduk makan, Casey, saya nampak ada benda hitam dekat luar tingkap rumah saya. Tengah makan ni, dengan mak saya duduk berbual, tiba-tiba Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Mak saya tanya, kenapa dengan kau ni, Di? Tak ada apa-apa, mak. Pening kepala, mak. Astagfirullah, peningnya kepala aku. Terpaksa saya berbohong, Casey. Saya menyesal sangat-sangat dan saya takkan lagi buat benda ni. Terima kasih. Casey menemani anda pada pagi ini. Hari ini 28 Oktober dah pun masuk hari Jumaat. Waktu sekarang 1.24 pagi. Tiba masanya untuk saya buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dipersilakan 669-11897. Kita akan mendengar pengalaman-pengalaman anda. Tapi yang pastinya, ingat, jangan mudah percaya dengan apa jua yang dikongsi sama. Dan anggaplah rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Di Facebook Ria, ramai dah pun masuk gelanggang semua. Katanya ada daripada yang ini daripada pengalaman siapa lagi ni? Oh, Kak Rina kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ini ceritanya seram sejuk. Kakak pula dekat rumah sedang mendengar MG12. Mula-mula berani Casey dekat ruang tamu mendengar rancangan MG12. Tidak sangka Casey, hanya dengan mendengar radio, tak perlu tengok video pun, kakak takut. Kakak pandang remeh dengan MB12 nampak hanya dengan audio tak perlu visual, kakak katanya dah rasa perasaan takut ya. Jadi terima kasih Casey kerana berkongsi pelbagai kisah setiap malam. Terima kasih kembali. Ada juga kiriman-kiriman yang saya terima, pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Antaranya ini daripada Syami. Syami kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengalaman-pengalaman yang dikongsi sama pada malam ini memang menyeramkan sangat-sangat. Dan antara pengalaman juga saya pernah terkena, iaitu gangguan seperti orang beri salam pada waktu malam. Saya tengah belajar, kata Syami, belajar dekat ruang tamu. Tengah tulis. Mula-mula saya dengar orang beri salam. Saya pun tak jawab. Cuma saya terpusing kiri kanan tengok siapa beri salam ni. Nak cakap TV tutup. Pintu pun tutup. Tapi lampu ruang tamu saya buka tak semua. Jadi ruang tamu tu tidak terang, tapi bercahaya. Cuma malap sedikit lah. Akhir sekali bila saya ke dapur nak ambil air, saya dengar sekali lagi suara orang beri salam. Apabila saya pandang ke arah tingkap, saya ternampak seperti ada sesuatu yang berkelip-kelip matanya. Rupa-rupanya ada sesuatu dekat tingkap dapur. Daripada nak belajar, nak ulang kaji pelajaran, saya batalkan niat, masuk bilik, saya tidur. Padahal alasan ni alasan nak tidur ni kisah-kisah yang diceritakan, macam-macam pengalaman dikongsi sama. Ada kata di sini apa ni? Casey, tadi macam ada suara orang bila Casey bercerita. Ni dah mulalah ni nak menakut-nakutkan orang. Tolonglah, jangan mudah percaya dengan apa yang anda dengar. Semua hanya sekadar hiburan saja. Hello. Selamat pagi. Hello? Hello, dengar? Siapa bercakap tu? Ni nama saya Firas. Siapa? Firas. Dan ada kisah, silakan pengalaman anda. Pengalaman saya Okey, saya time tu amanti kat sebuah park. Okey, sekali tu belakang bilik warisan tu ada satu pokok. Pokok tu memang tak ada buah. Tu kat bawah pokok tu ada satu kursi pajang. Sekali bila saya tengah mancing tu, malam tu, sekali ada buah jatuh kat belakang pokok tu. Bila saya toleh, tak apa. Sekali lepas tak berapa minit ada bunyi itik. Kuat sekali bunyi itik. Tu bulu rumah saya dah naik lah. Dan saya terus angkat joran dengan kawan saya. Tu saya lari. Bila saya tengah jalan tu, dekat longkang tu, opposite saya nampak cahaya putih lah. Sis.
Kalau yang putih tu kabut lah, saya lari. Lari pergi masuk dalam bilik. Saya duduk sana dalam bilik, ambil wuduk, tenangkan saya punya fikiran saya. Tu saya call taksi, saya balik pada saya. Awak seorang mancing? Saya dan kawan saya. Oh, ni kalau seorang Sinas tak berani Nasib baik ada masjid tahu tak apa. Pandai pula takut cari masjid Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Nampak saudara, jangan cari masjid bila takut. Cari masjid 5 waktu dan lebih dari itu ya. Baik, 669-11897. Yang ini kiriman daripada Suhana. Casey, apa khabar? Khabar baik. Ana nak berkongsi peristiwa yang mana waktu tu Ana sedang tidur. Dan sebenarnya perkara ini dah berlaku menghantui Hana untuk beberapa malam. Iaitu sedang tidur waktu malam, rasa tubuh badan ni seolah-olah dihempap. Hana tidak boleh bernafas. Mata ni pejam, nak buka pun tak boleh. Tubuh tak boleh bergerak, seolah-olah dipaku. Dan hanya boleh niat dalam hati supaya jangan terus diganggu. Waktu tu rasa-rasanya dah macam nak mati, Kisi. Tengah baring tak boleh buka mata, tengah baring tak boleh bergerak, dan dada ni makin lama makin sempit dan makin sukar untuk bernafas. Tapi dalam hati kata Hana, dalam hati cuba dan cuba. Lama kelamaan bibi bergerak. Sebab nak bercakap pun tak boleh. Bila bibi dah mula bergerak sedikit, dan barulah boleh terlafaz bacaan surah ketika Ana sedang tidur. Akhirnya bila dah baca, baru boleh bergerak sedikit, Ana paksa diri dan terus bangun dan tarik nafas. Pendengar Ria 897. Dalam keadaan Hana sedang tarik nafas tercungap-cungap, mata Hana terpandang pada pintu. Hana ternampak ada susuk tubuh hitam, tinggi, besar, keluar daripada bilik. Bayangkan, seolah-olah benda tu turun dari katil, berjalan menuju ke arah pintu. Pintu bilik tak perlu dibuka. Pintu bilik Ana kalau katanya di sini tidur, memang ditutup rapat. Benda tu keluar tembus pintu bilik. Entah hilang ke mana. Waktu tu dalam keadaan tercungap-cungap, seolah-olah macam nak mati ke si. Mata terbeliak, ternampak seolah-olah macam ada roh warna hitam berjalan keluar daripada bilik Hana. Terbatuk-batuk dibuatnya. Pendengar Ria 897 FM. Hana memberitahu. Akhirnya Hana menceritakan hal ini kepada Abah. Abah susah hati mendapatkan bantuan seorang rakan. Hana terkena gangguan jin ketika Hana sedang tidur. Jadi pakar itu mengatakan setiap malam kalau tidur, miring sebelah kanan adalah yang afdal. Tapi kalau tidak boleh miring sebelah kiri. Tapi jangan sesekali tidur baring ataupun tidur tiarap. Memang tidak bagus. Hana cuba Kisi miringkan tubuh. Alhamdulillah, setelah berbuat demikian, tidur Hana tidak diganggu lagi. Bayangkan, Hana hampir-hampir Kisi mungkin mati dalam tidur kerana ada susuk tubuh hitam duduk di atas dada Hana. Siapa di antara anda pernah mengalami pengalaman seperti Hana?
Saya cuba bayangkanlah tadi cerita tu bukanlah Hana betul-betul mungkin bernafas sampai macam tu sekali Ini saya cuba memainkan watak Hana ketika dia mungkin tercungap-cungap. Katanya bangun dari tidur secara paksa, tolak sesuatu dan beliau tercungap-cungap. Mengambil nafas kerana sebelum tu seolah-olah dadanya dihempap. Bayangkan. Okey, 669-11897 dipersilakan untuk berkongsi kisah pengalaman anda dalam Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hai, Casey. Hai, siapa tu? Daniel. Daniel, pernah tidur rasa macam kena hempap tak? Pernah kena hempap? Pernah rasa dulu. Jadi pengalaman Daniel malam ni nak kongsi tentang apa? Silakan. Okey, ni actually saya nak kongsi satu cerita ni. Okey. Dulu, ni tak dulu sangat lah, dalam 3 bulan dulu lah. Okey, saya tinggal kat Johor sekarang. Okey, jadi pernah sekali ni saya nak pergi sewa satu rumah ni dekat Johor. Sekali dia dekat dengan Tissel Hotel sana, dekat opposite Tissel Hotel sana, kat dataran. So apa jadi ni, rumah ni kita tengok ni, dia satu, kalau kita keluar dari sini kan, satu pandangan sebelah kanan tu nampak dia main laut. Tapi sebelah kiri dia dia kubur. Jadi dari atas tu ada kubur. So masa tu dengan tunang saya lah, kita nak pergi tengok-tengok rumah, nak sewa rumah mana kan. Sekali kita nampak kubur lah kat sini. Macam mana kita nak ambil, kita ambil ni tempat ni. Masa tu pula kita pergi viewing tu malam tu, pukul 9 lebih 10 gitu. Sekali tiba-tiba tu bila kita nak turun kat bawah tu, kita macam rasa satu macam lah. Saya dah perasan macam ada benda tak kena. Terus tunang saya pula masa tu rasa macam pun ada rasa tapi tak nak cakap. Tapi saya tengok muka dia dah boleh rasa, dia dah macam cuak-cuak sikit kan. So bila kita turun tu kat bawah, dia dekat belakang tu Sultan Aminah punya hospital tu yang lama kat belakang tu. So kita jalan-jalan tengah turun. Sekali kita dah settle dengan ejen semua, kita pergi naik kereta, nak balik. Terpaksa kita jalan belakang, kita pusing. Sekali bila kita jalan kat belakang, kita yang Sultan Aminah punya hospital tu, tempat tu dah tak ada sangat tak pakai parking lagi. Dia dah macam kosong. Sekali kita ternampak macam satu susuk ni lah, dia putih macam kakak lah, tapi saya tak pasti sangat, tak nampak sangat kan. Tapi dia macam dekat dalam hospital tu, dia dekat tingkat-tingkat, ada samaran gitu tau. So saya pun dah nampak, saya macam ni biar betul ni kalau aku nampak ni. So tunang saya pun masa tu dia nampak, saya rasa dia nampak dia, sebab muka dia terus dah toleh ke tepi tau. Dia tak nak tengok saya, dia tak nak tengok sebelah kanan, dah tengok sebelah kiri. Terus macam saya diam. Okey, saya jalan, sekali saya nampak lagi tau benda tu kat sana. Tapi kali ni dia macam dari jauh tu kita boleh nampak tau, macam ada mata dia sama senyuman dia So saya tengok macam alamak, ni betul ni, kalau aku cakap, kalau aku tegur ni, silap-silap diikut aku balik ke apa kan, dah sampai Singapura. So saya diamkan diri, saya jalan. So bila kita dah sampai dekat custom Singapura saya tanyalah dengan tunang saya tu, awak tadi kenapa? Awak ada nampak apa-apa ke? Dia cakap, awak tak nampak ke tadi benda dekat depan mata awak? Depan mata? Saya nampak lah tadi macam dekat hospital ada benda-benda kan. Benda kat hospital? Dekat sebelah awak tu awak tak nampak? Sebelah saya? Saya pun tak terkejut bilang apa yang sebelah saya? Dia bilang betul-betul ada kat sebelah awak tadi, ada perempuan tengah berdiri. Cuma awak tak nampak. Itulah kisah saya Saya rasa betul-betul seram sangat. Sekarang masuk Johor, setiap kali jalan sana tak pernah, kita mesti jalan highway ideal juga. Itu shortcut dah tak ambil lagi lah tak berani lagi berhati-hati je lah. Terima kasih terima kasih. Nampak, saya suka dengan abang tadi bercerita. Suara jelas, penuh semangat. Itulah yang kita inginkan dari pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Apa khabar semua? Yang ini kita ada Nur Sharifah Kamariah. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Nur Sharifah Kamariah. Saya suka mendengar rancangan Misteri Jam 12. Ada kalanya di rumah step berani Casey mendengar rancangan Casey. Tapi kadang-kadang takut juga Casey. Yalah, saya ni duduk rumah seorang diri. Kadang-kadang mak bapak saya balik daripada perniagaan lama Casey. Mereka ni berniaga. Jadi nak macam hari ni
Dan juga esok mereka akan pulang sampai rumah pukul 3 pagi. Habis MJ12 baru sampai rumah. Saya ni anak tunggal, tidak ada adik-beradik. Jadi dalam rumah seorang diri mendengar MJ12. Ada kalanya selepas mendengar rancangan KC setengah jalan, rasa takut, saya matikan radio dan saya buka satu rumah punya lampu. Mak dengan bapa balik terperanjat tengok rumah terang. Katanya, ini rumah ke kelab masyarakat? Punyalah terang. Sebab saya pernah terkena gangguan apabila mendengar rancangan KC, dan saya dapati seperti ada orang lalu depan pintu bilik saya, KC. Mendengar MJ12 dengan lampu yang saya buka dalam bilik, tapi ruang tamu lampu gelap lah. Cuma lampu dapur pun dihidupkan. Tapi bila ruang tamu gelap tu, tengah baring sambil mendengar rancangan KC, terasa macam ada kelibat yang lalu depan pintu bilik saya. Selepas kejadian pada malam tu, saya akan buka lampu ruang tamu dengan lampu dapur. Tapi kalau dah terlampau takut sangat-sangat, semua lampu dalam rumah akan saya buka, KC. Azrab Arif katanya, mata mengantuk tapi nak layan MJ12. Buka pintu bilik nak ke dapur, bancu Nescafe. Ternampak pula atas meja makanan. Peranjat boy. Hai, dugaan ada housemate macam ni mana tak terperanjat? Awak cuba tengok gambar yang dikirimkan oleh Azrab Arif. Daripada Azrab Arif tiba-tiba boleh jadi Nazab terperanjat betul Ni kalau buka pintu housemate dapat housemate macam ni. Apalah housemate awak letak benda ni atas meja macam ni. Anda boleh lungsuri Facebook Ria dan anda boleh lihat di bawah posting Misteri Jam 12. Ada yang kata, KC seram betul poster KC ni. Tahu tak apa. Saya bila muat naikkan tak rasa seram tiba-tiba bila asyik pandangnya macam rasa pula. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat datang ke Sunway Lagoon. Dia telefon orang, dia letak. Lepas tu tak boleh letak sebabnya rumah dia ada double line dia ketuk. Lepas tu background ketawa. Pelik betul manusia ni. Dalam dunia ni ada macam-macam orang. Tak nak cerita lah pasal orang. Kita cerita pasal hantu lagi bagus. Sebab cerita pasal hantu, okey, cerita pasal orang sakit hati. Misteri Jam 12. Baik saudara, sila hubungi saya sekarang 669-11897. Ada beberapa teman mengatakan tadi ada suara ketika saya bercerita. Mungkin sound effect yang saya gunakan Tapi saya sebenarnya di sini banyak sound effect Tak apalah, tak perlulah saya nak membuktikan. Ya, takut-takut nanti sound effect tu tak ada. Ada kisah pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey, pengalaman ni saya dah 2 tahun lepas saya kerja prime mover. Saya kerja CWT. Jadi satu kali tu saya dah penat lah kan, dari balik dari port ni nak balik isu ni. Jadi saya dah terlelap, saya rasa penat, saya drop park dekat Mandai cemetery tempat bakar tu. Jadi saya tak tahu yang saya park kat saya datang mengantuk lah. Jadi bila saya terlelap dalam 1 jam ada lah. Bila saya bangun balik, saya nak start saya prime mover, tak boleh start. Jadi semua mati. Ni apa besar ni, semua mati, start tak boleh start lagi. Jadi saya pun terlelap, saya buka mata pelan-pelan, saya tu macam mana depan aku ni ada perempuan ni. Ni dekat mana kali tengok alamat dekat Mandai cemetery, dah tak boleh start lagi ni enjin. Saya telefon kawan saya lah, radio dia. Radio panggil datang tolong lah, tak boleh start sekarang ni. Apa dah jadi ni. Tadi kawan saya pun datang dalam setengah jam. Apa kau bikin sini? Kan dah terlampau penat lah. Jadi sopak dekat ni Mandai cemetery, tak tahu kan, dah terlampau penat habis lah. Jadi dia pun turun, dia tolong saya, memang tak boleh start. Saya cakap apa dah jadi, semua okey, minyak semua okey. Jadi tumpang saya balik dalam perjalanan tu, dia cakap tempat macam tempat kau pergi rest bah.
Dia cakap tak pasal lah, nanti besok kau tolong aku lah. Ambil balik saya main prime mover. Itu je saya punya pengalaman lah KC. Dekat Mandai tu lah, cemetery tu. Tiba-tiba dalam banyak-banyak tempat, situ dia rusak Itulah KC. Itu yang tak mau tu kan. Tapi berapa lama kawan awak sampai? Dalam setengah jam ada dah. Nasib baik setengah jam di dalam dah sampai. Jadi sementara anda tunggu teman datang tu, apa anda buat? Itulah ada. Itu satu dia ada bekas garuk dekat atas saya prime mover. Itu je. 2 kali dia garuk. Jadi saya pun apa ni ya? Bunyi macamnya. Itu semua saya pun nak try start tak boleh start. Itu yang bikin saya apa ni nak turun seram pula kan. Dah rasa tu takut dah datang lah KC. Itulah pengalaman saya tu kat Mandai tu dah tak berani lagi lah. Kalau balik tak jalan sana lagi lah. Terima kasih Selamat pagi. Okey, sama-sama. Selamat pagi KC. Selamat pagi. Baik, 6691897 dipersilakan untuk berkongsi kisah bersama dengan saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Ada kiriman-kiriman yang saya terima. Ini datang daripada mana ni? Beatrice kata, "Hello KC, saya suka mendengar rancangan Misteri Jam 12. Saya ni bukan orang Melayu tetapi saya suka mendengar rancangan-rancangan KC, mengendalikan rancangan, membaca kisah-kisah misteri. Setiap malam walaupun dengar hantu tu dah banyak kali, pontianak, pocong, macam-macam lagi, tapi tetap masih rasa takut. Mungkin kerana sound effect," kata beliau. "Teruskan bercerita, berkarya, menyampaikan kisah seram dan jangan tukar-tukar waktu bertugas lagi." Amboi. Tengoklah. Terima kasihlah Beatrice. Beliau kata suka mendengar MJ12. Terima kasih. Dan pelbagai lagi kisah pengalaman misteri yang saya nak kongsi sama. Dan terima kasih sekali lagi pada anda yang sedang bersama dengan saya mendengar rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ada juga kiriman-kiriman daripada teman kita. Ini datang daripada Nuraini. Katanya, saya pada waktu malam pernah terbangun kerana hujan lebat. Jadi saya ni katil tak jauh daripada tingkap. Bila hujan lebat, angin tiup, tempias kena muka. Itulah yang buat saya terbangun. Saya bangun, nak tutup rapatkan tingkap. Sekali saya ulur tangan saya dekat luar, pegang tingkap dalam keadaan mata rasa mengantuk ni. Tangan saya macam ada orang pegang KC. Daripada mengantuk, terus rasa segar. Bayangkan, tapi rumah saya di tingkat 1. Walaupun rumah tingkat 1 ni, tingkap bilik, pintu ruang tamu bilik, dia tinggi sedikit. Sebabnya, nak masuk rumah di tingkat 1 dekat kawasan Tampines, ada tangga KC. Jadi, dia elevated sedikit lah. Bukan bahagian bawah, tapi ada tangga naik ke atas. Segala tingkap rumah semuanya tinggi. Tak mungkin orang setinggi itu mampu pegang tangan saya waktu hujan. Jadi itulah kiriman yang dikongsi sama. Terima kasih pada anda. 669-11897, 669-11897. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Hello. Siapa tu? Tak apa, kita terus dengan pemanggil selanjutnya. Silakan 669-11897, 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Saudara, silakan kalau ingin hubungi saya harap anda nak on air, bukan off air. Okey, ada tadi yang telefon katanya nak off air untuk bercerita, masa pun tidak mengizinkan. 669-11897. Dipersilakan. Hello, siapa tu? Hello, Ria. Siapa bercakap tu? Hello. Hello, siapa tu? Hello. Siapa ni? Mak Mina, ada apa Mak Mina? Ada kisah misteri? Silakan Mak Mina, silakan. Cerita apa Mak Mina? Okey, pengalaman Mak Mina tentang apa ni? Silakan Mak Mina. Desi pernah nampak hantu, Pak.
Saya belum lagi lah Mak Minah. Tak nak nampak dan belum lagi. Mak Minah cakap kuat sikit perlahan suara Mak Minah ni. Tentang apa pengalamannya? Silakan. Cepat. Nanti dulu je kalau tak telefon. Pasal apa ni? Mak Minah nak tanya Casey pernah nampak hantu tak? Tak apa. Casey tak tengok hantu. Saudara pendengar 897. Saya pun dah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih pada semua yang mendengar Misteri Jam 12. Selamat pagi dan terus bersama kami. Ya, saya undurkan diri. Bye-bye.